try. If it's 10,000 hours or the rest of my life, I'm gonna love you. I'm gonna love you. And I'm gonna love you. I'm gonna love you. Here comes the wave meant to wash me away. A tide that is taking me under. Swallowing sand, having nothing to say. My voice drowns out in thunder. But I won't cry, and I won't start to crumble. Whenever they try to shut me, cut me down, I won't be silenced. You can't keep me quiet. But tremble when you try it. All I know is I won't go speechless. 'Cause I breathe, they try to suffocate me. Don't you want the rest to make me? 'Cause I know that I won't go speechless. Written in stone, every rule, every word, centered in soul and unbending. Stay in your place, better seems and not hurt. But now the story's ending. 'Cause I cannot stop to crumble. So come on and try to shut me and cut me down. I won't be silent. You can't keep me quiet. But tremble when you try it. All I know is I won't go speechless. Speechless, let the storm in. I cannot be broken. No, I won't leave unspoken. 'Cause I know that I won't go speechless. Trying to lock me in this cage. I won't just lay me down and die. I will take this broken wings and watch me burn across the sky. Hear the echoes dying. I won't be silent. For you wanna see me tremble when you try it. All I know is I won't go speechless. Speechless, 'cause I breathe. When they try to suffocate me, don't you underestimate me. 'Cause I know that I won't go speechless. All I know is I won't go speechless. Speechless. Tes. Dia tak? Dah masuk. Hello, tes 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hello. Alhamdulillah dah banyak. Okay, kita ongoing dalam 2 minit lagi kita akan terus bersiaran di konti Elite. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, selamat pagi, salam sejahtera. FB Live bersama Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Topik Bina Elite Kementerian Belia dan Sukan, Elite 18 Mei 2020 bersamaan 25 Ramadan 1441 Hijriah. Bersama hari ini iaitu bersama dengan kluster Kerjaya Elite di bawah Kementerian Belia dan Sukan, dan kita akan
sharekan satu ilmu. Kalau sebelum ini kita dah banyak dengar wawancara dan bual bicara yang daripada klasifikasi lain, maka hari ini kita akan berkongsi tentang sedikit ilmu, iaitu yang bertajuk cabaran norma baru, belia dan peluang pekerjaan dalam revolusi AI. Untuk lebih detail nanti kita punya tetamu jemputan akan berceritakan apa itu AI, sebab sebelum ni kita dah dengar AI ni sebelum ni ada orang kata revolusi 4.0 dan sebagainya. Lebih kurang 2 tahun ke 3 tahun kebelakangnya. Tapi kita tak tahu secara lebih detail lagi apa yang dimaksudkan dengan AI. Untuk lebih lanjut, kita akan bersama panel jemputan kita sebentar lagi. Kita masuk dah. Hello, Assalamualaikum Puan. Selamat pagi. Boleh dengar Puan? Hello. Mic mute je. Hello, test 1, 2, 3. Hello. Tak dengar suara. Okey Puan. Okey, alhamdulillah. Okey, kita dah dengar. Okey. Untuk mereka yang baru bersiaran bersama kita dalam FB Live iLead, alhamdulillah, selamat pagi, salam sejahtera bersama Institut Pembangunan dan Kecabangan Pimpinan iLead PBS Kementerian Belia dan Sukan. 18 Mei 2020 bersamaan 25 Ramadan. Jam pelik dah hampir nak dekat raya, 5 hari lagi kira-kira kan. So hari ini kita akan bersama kluster iLead. Puan sihat alhamdulillah? Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah. Dekat-dekat nak raya lagi ni kan? Okey. Ada plan nak balik raya kampung ke? Tak ada. Kita beraya di sini je lah. PKP raya. Okey, PKP raya. Okey. Untuk seterusnya lebih kurang 1,5 jam ataupun 2 jam kita akan bersama untuk membicarakan sedikit isu tajuk yang boleh dikatakan terkena tempiasnya sempena COVID ini. Nak tak nak kita kena berhadapan dengan revolusi industri ataupun revolusi 4.0 atau lebih. Saya pun tak pasti, nanti mungkin Puan boleh terangkan sebenarnya revolusi 4.0 duduk dalam AI ataupun AI duduk dalam revolusi industri. Untuk lebih lanjut, saya akan memperkenalkan sedikit siapa latar belakang panel kita pada hari ini. Boleh Puan ya? Boleh. Alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah. Tamu kita pada hari ini iaitu Puan Sarifah Nur Izma Syed Izzaddin, iaitu pengalaman lebih kurang 20 tahun dalam bidang yang diceburi. Graduate dalam sains informasi, betul Puan ya? Betul. Okey, 20 tahun. Banyak berkecimpung dalam dunia teknologi bersama MDEC. Okey, untuk lebih lanjut nanti mungkin Puan boleh ceritakan sedikit latar belakang Puan lah. Okey, pernah berkhidmat dengan Maybank dan CIMB, betul Puan? Betul. Okey, untuk lebih lanjut saya rasa Puan dah lama bersama dengan industri atau bidang pekerjaan. Mungkin Puan boleh sedikit menceritakan latar belakang mungkin Puan ataupun kita akan cerita sedikit SkyMind, iaitu SkyMind Holding Berhad yang diterajui bersama-sama dengan kaki tangan yang lain. Apa itu SkyMind dan secara ringkas dan detail. Silakan Puan. Okay. Assalamualaikum dan selamat pagi semua kepada semua pendengar. Pertama sekali, terima kasih kepada pihak iLead kerana menjemput saya untuk berkongsi sedikit pandangan daripada industri mengenai norma baru yang sedang kata orang rancak
diperbincangkan di dalam masyarakat kita, dan juga menyentuh sedikit peluang pekerjaan dalam revolusi AI. Mungkin sebagai permulaan saya sharekan dulu skrin Boleh. untuk kita perkenalkan siapa tu SkyMind. Dapat tengok tak skrin saya? Sekejap. Dia nampak slide. Ada skrin ya, skrin penuh ya, dapat tengok ya? Penuh pun. Boleh. Ya, saya pertama sekali dulu saya minta izin lah ya, kerana saya akan membuat perkongsian ini dalam dua bahasa, kerana slide yang telah tersedia lebih awal ni dibuat dalam bahasa Inggeris. Okey, tak Jadi masalah. jadi topik hari ini adalah lebih kepada perkongsian bagaimana belia di luar sana embrace the new normal ya, dan juga berkongsi mengenai opportunity di dalam era revolusi AI. Saya Sharifah Nur Izma merupakan Naib Presiden untuk pencarian bakat dan pendidikan di SkyMind Holding. Dan SkyMind Holding ni merupakan sebuah syarikat pembina ekosistem khusus kecerdasan buatan ataupun AI yang pertama di dunia. Syarikat ini diterajui oleh dua anak muda tempatan, iaitu Sean Tan dan Dr. Goh. Dan teknologi yang dibawa oleh SkyMind ni membolehkan syarikat-syarikat, organisasi-organisasi teknologi AI, startup, kerajaan membangunkan aplikasi AI mereka sendiri menggunakan akses platform DL4J. DL4J itu bermaksud Deep Learning for Java. Agak teknikal ya. Jadi ini merupakan platform terbuka, open source. Jadi telah didermakan oleh pihak SkyMind kepada Yayasan Eclipse ataupun dikenali sebagai Eclipse Foundation. So kami dermakan keseluruhan platform DL4J ni untuk seliaan Yayasan Eclipse. SkyMind juga turut menyediakan pembiayaan modal kepada syarikat-syarikat yang mempunyai potensi membangunkan inovasi AI serta membangunkan bakat untuk memastikan industri AI ini sentiasa berkembang maju. Ya. Kalau kita lihat sini ya, Ibu Pejabat SkyMind berpekalan di London dan kami mempunyai beberapa cawangan di seluruh dunia, khasnya di US, di Europe, Japan, China, Hong Kong, Indonesia, dan yang paling terkini ialah di Malaysia. Jadi dengan lebih daripada 450 tenaga pekerja, kebanyakan pekerja atau bakat-bakat di SkyMind ni adalah anak-anak muda. Kira saya ni antara yang paling tua lah, sebab sebenarnya kata orang founder SkyMind sendiri adalah anak-anak muda di bawah kategori belia ya. Oh, itu. Ya. Jadi bila kita melihat pejabat-pejabat yang SkyMind yang ada di seluruh dunia ni, pertama dipenuhi dengan anak-anak muda, kedua dipenuhi oleh developer ataupun pakar-pakar teknikal AI, dan yang ketiganya kebanyakan daripada kami ni memang bekerja secara remote ya. Jadi kalau kita bercakap mengenai work from home ni, ia adalah norma biasa saja kalau di SkyMind. Maksudnya SkyMind ni dalam bidang, maksudnya work from home ni dah biasa lah. Norma biasa. Oh, norma biasa. Maksudnya dah biasa. Okay, actually SkyMind ni mula beroperasi start bila? Kita mula beroperasi tahun 2014 di US, di San Francisco. Bermula sebagai startup dan kemudian kami mendapat banyak kata orang investment, dan dari situ sebenarnya SkyMind berkembang sehinggalah hari ini, dan dua anak muda
yang merupakan founder SkyMind telah mengambil keputusan untuk membawa teknologi AI ni ke market ASEAN, khasnya Malaysia. Kerana mereka melihat prospek yang sangat besar lah untuk kita bantu syarikat-syarikat dan juga startup di Malaysia. Kalau kita melihat dekat sini ini antara contoh-contoh company Fortune 500 yang bekerjasama dengan SkyMind untuk menghasilkan model-model AI. Kita ada klien seperti Apple, NASA, Amazon, sehinggalah ke China lah, seperti Alibaba, ya, Tencent. Ni semua merupakan contoh what we call that, klien-klien SkyMind. Okey, sebagai contoh untuk saya terangkan apa SkyMind ni buat dalam bahasa yang lebih mudah, saya bagi contoh robot yang bernama Pepper. Pepper ni semi-humanoid robot yang direka oleh SoftBank Robotics. Pepper ni dia mempunyai kemampuan membaca emosi kita dengan menganalisa ekspresi dan voice tone kita. Kalau sekarang ni pendengar yang dah ada smartphone ni, Google je, Pepper mesti keluar. Sebab Pepper sangat famous di US, di UK dan di Japan. Tapi Pepper dilahirkan di Jepun. Sekarang ni Pepper diguna pakai di bank-bank, medical facility dan menemani orang tua di rumah. Right? So you can see daripada gambar-gambar tu kan, Pepper menjadi penyambut tetamu, dia jugalah yang menjadi receptionist, dialah yang menghantar reminder kalau ada mesyuarat, dia juga yang menghidangkan minuman untuk tamu, ya. Jadi Pepper ni dia menggunakan aplikasi dalam AI ataupun algoritma dalam AI yang dipanggil deep learning. Satu algoritma yang berasaskan neural network, di mana ia membolehkan robot berfikir, beraksi dan berkomunikasi seperti manusia. Itu peranan SkyMind. Maksudnya robot ni menjalankan tugas-tugas yang selama ini dilakukan oleh manusia. Betul. Satu, dia melakukan tugas-tugas seperti manusia. Tetapi dengan adanya algoritma deep learning yang dihasilkan oleh SkyMind, robot ini sudah boleh membaca ekspresi wajah manusia. Contohnya kalau nanti tuan moderator berjumpa dengan Pepper, Pepper boleh sense you happy, you sedih, ataupun you ragu-ragu, yes. Jadi ini adalah kemajuan AI pada hari ini. Kalau dulu kita dah biasa expose to robot, tetapi robot tidak boleh membaca ekspresi manusia. Sebab itu teknologi yang paling latest dalam AI adalah deep learning. Dengan algoritma deep learning tu yang robot boleh mencapai keupayaan untuk berfikir seperti manusia, hampir tepat. Adakah robot ini boleh merasa apa yang kita rasa? Dia boleh merasa apa yang kita rasa, cumanya itu masih dalam tahap ujian. Sebab robot macam Pepper ni sekarang diguna pakai di seluruh dunia kan. Jadi dia punya kemajuan adalah in phases. Dulu 2 tahun lepas, 3 tahun lepas apabila Sophia robot diperkenalkan, dia belum sampai kemampuannya untuk membaca ekspresi wajah kita. Sekarang saya rasa kalau kita di Malaysia dah ada ke? Di Malaysia ada syarikat-syarikat yang menggunakan robot seperti Pepper. Tetapi bukan seperti Pepper, tapi dia bukan Pepper. Jadi ini adalah kemajuan-kemajuan yang sudah sampai ke Malaysia. Cuma saya rasa saya perasan ada beberapa kedai di kawasan Damansara ada yang sudah memakai robot di restoran mereka sebagai permulaan. Maksudnya AI ini dia melangkaui pemikiran manusia. Dia boleh membuat apa yang diprogramkan atau lebih daripada itu? Dia boleh membuat lebih daripada itu, di mana dia boleh berinteraksi. Jadi robot ini boleh memahami apa yang kita cakap dan dia boleh memberi maklum balas berbanding robot terdahulu.
Okay, Ya, interesting. yes. Okay, kalau kita kaitkan teknologi ini bersama sekali dengan keadaan sekarang COVID lah, PKPB ataupun perintah berkurung bersyarat ni, uh, apa yang boleh kita relatekan AI, teknologi AI supaya detail supaya kita mengambil peluang dalam masa belia pada hari ini dengan keadaan ekonomi yang merosot seluruh dunia mengalami pandemik ini, dalam masa sama keadaan pengangguran yang semakin meningkat, agak-agak apa sebenarnya peluang yang boleh belia pada hari ini cetuskan ataupun berkaitan dengan nombor baru ni. Okey. Dunia hari ini pada pandangan saya lah melihat kepada berita-berita yang terpampang di depan mata kita ni, dunia hari ini diambang employment crisis. Melihat kelumpuhan ekonomi yang berlaku di seluruh dunia. Kalau kita baca menurut Pertubuhan Buruh Antarabangsa ILO, dianggarkan 25 juta orang hilang pekerjaan kerana pandemik COVID-19 ni. Berjuta pekerja terkesan kerana tak ada gaji. Tak ada gaji means tak ada makanan. Tak ada lagi simpanan sebab simpanan digunakan untuk menghadapi saat-saat sukar ni dan mereka melihat masa depan yang kelam. Kita juga melihat berjuta perniagaan menghadapi kesukaran untuk bertahan dan kita melihat pelbagai bantuan yang dihulurkan bagi membantu mereka yang terkesan melalui pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat dan dalam masa yang sama pihak kerajaan sedang cuba merangka pelan tindakan bagi membantu masyarakat kita menghadapi norma baru. Dan kerana kejutan yang berlaku sekelip mata ni, semua orang tertanya-tanya bagaimanakah yang dikatakan norma baru? Apa yang akan berlaku? Berapa lama lagi kita akan terus begini? Apa yang patut kita buat? Ini adalah soalan-soalan yang tercetus apabila saya berdiskusi ataupun bermesyuarat dengan beberapa pihak sepanjang PKP ni kan. Sebab sepanjang PKP ni saya rasa mesyuarat secara virtual tak berhenti ya. Jadi kami di ILIT pun terkejut sebelum ni kami secara tradisional lah kalau boleh katakan, tetapi kita kembali secara virtual di alam maya, duduk bermesyuarat secara live di FB dan sebagainya. Ya. Tapi itulah hakikatnya, realitinya persoalan-persoalan yang ditanya oleh masyarakat kita. Kita sebagai golongan profesional mungkin faham apa yang sedang berlaku dan apa akan dilakukan oleh kerajaan bagi membantu. Tapi perlu adanya banyak sesi-sesi seperti ini untuk kita turun padang secara virtual, berinteraksi dengan masyarakat supaya mereka faham. Sebab kadang-kadang kita dihidangkan dengan pelbagai berita dan diskusi di alam maya yang mungkin informasinya tidak benar ataupun agak terpesong yang menyebabkan maklumat-maklumat yang tidak benar itu atau yang palsu itu menjadi kata orang reference pula kepada masyarakat di luar sana. Kebanyakannya yang terkesan lah. Kalau yang terkesan kat sini, kita selalunya kaitkan dengan golongan B40, M40 dan juga IKS. Jadi, tiada siapa yang ada jawapan kerana kita belum jumpa penawarnya. The pandemic has changed the way we live and work. Maka dengan itu, kita kena belajar, adapt di dalam norma baru. Ada yang mengatakan untuk menemui penawar tu lebih daripada setahun baru kita jumpa. Kalau ikutkan the latest information yang kita dapat daripada PM's office melalui Tan Sri Jamilah, dia mengatakan mungkin lebih daripada itu ya, mungkin 2 tahun. Kita tidak tahu. Jadi apa yang perlu kita buat kan? Memandangkan tidak akan ada penawar dan tiada jawapan buat masa ni kan? Macam kita cakap lah, kita kena belajar adapt
ke dalam norma baru. Tak ada lagi bersalaman, berjabat tangan, mesyuarat, conference, event, expo, seminar, tak ada lagi ya. Jadi ini pandangan peribadi lah yang dari kacamata saya, pengalaman COVID-19 ni has brought out the best in human behaviour and thought daripada pelbagai segi. Dan dia juga membawa keluar a deep sense of gratitude pelbagai sudut yang ada kalanya kita sebagai manusia terlepas pandang. Contohnya, the importance of health, benda basic. Kita sebenarnya perlu basuh tangan kita setiap hari kan. Self-discipline. Kerana sekarang ni kita secara automatik mengamalkan social distancing. Kesedaran itu datang daripada diri kita sendiri. Betul. Sama ada kita sedar ke tidak. Kita ingat kita mendapat arahan, enforcement kerajaan, social distancing. Tapi dia sebenarnya efek emosi kita dan kita sendiri. Kesedaran itu datang daripada kita sendiri. Kita nampak orang, kita lari sebab tu. Kan? It's the same. And dalam masa yang sama, dia reconnect people around the world dengan messaging dan hashtag yang sangat positif seperti hashtag stay at home, hashtag stay safe kan. And sindrom work from home tu sendiri telah memberi ruang untuk kita bersama keluarga dan ini merupakan masa yang sesuai, masa yang tepat untuk kita getting to know our family member better. Sebab kalau kita tengok pada keadaan normal biasa, separuh daripada kehidupan seharian kita di pejabat kan, kita kerja. Jadi saya melihat banyak sudut positif while kita menghadapi kata orang cabaran-cabaran seperti employment crisis ni. Ya. Dan hari ini kita melihat rata-rata masyarakat kita sedang mengadaptasikan keadaan new normal ni. Ya. Kita melihat bagaimana coronavirus has reshaped the education, di mana online learning ni bukan lagi alternatif. Pelajar-pelajar kini homeschooling dan tiba-tiba semua pelajaran boleh buat secara online, termasuklah pendidikan jasmani. Di tempat kerja pula mesyuarat berjalan seperti biasa, di mana perbincangan dijalankan secara virtual macam mana tadi Tuan Moderator bercerita kan. Dia berubah sekelip mata dan kita boleh adapt. Boleh saja adapt. Tapi sebelum berlakunya COVID ni, ada saja alasan kita supaya tidak beralih ke arah online. Tapi Puan, hakikatnya boleh adapt kerana terpaksa. Ya, tapi daripada kata orang norma yang luar biasa ni, lama-lama dia menjadi kebiasaan, kan? Betul. Dia pada saya it's a matter of time. Kalau kita tengok sekarang ni, bank-bank pun sudah mula beroperasi. Cuma bezanya mereka mengikut syarat-syarat yang dan peraturan yang telah ditetapkan lah. Peniaga-peniaga sudah mula memaksimalkan penggunaan digital platform. Di mana nanti kita akan bercakap dengan lebih lanjut lah. Jadi persoalannya sekarang yang bermain di minda kita ialah, adakah dunia akan kembali seperti dahulu? Sudah pasti tidak, kerana kita perlu amalkan norma budaya kehidupan baru. Dia akan menyebabkan kita lalui dalam tempoh yang agak lama. Macam tadi Tuan Moderator cakap, setahun, 2 tahun. Buat masa ni tidak ada siapa-siapa pun yang dapat memberi jawapan yang pasti. Sehinggalah vaksin COVID-19 dan ataupun maybe antiviral terhadap virus ini sudah terbukti berkesan. Ya. Jadi di antara, daripada observation saya, ada beberapa fenomena ataupun perubahan besar yang akan berlaku in the next 12 to 24 months secara global, bukan sahaja di Malaysia. Jadi saya nak share
fenomena ataupun perubahan besar yang saya sendiri jangkakan berdasarkan pembacaan saya. Ya. Okay. Pertama sekali, kalau kita tengok dalam keadaan sekarang ni, kalau kita operate kilang seorang pekerja yang disyaki terkena jangkitan virus COVID, kesannya satu kilang kena tutup. Tak boleh beroperasi, betul? Betul. Jadi saya melihat di dalam sektor perusahaan akan mula dimanfaatkan penggunaan highly automated production yang menggunakan mesin. Betul. Bukan tak ada, dah pakai. Tapi kita akan melihat perubahan-perubahan besar seperti ini di mana kilang akan start to adopt mesin. Mesin di sini bermaksud AI. Tapi pelbagai sudut positif yang boleh kita lihat. Bukan hanya kerana COVID baru mereka nak shift to automation. Tapi sebenarnya ia banyak membantu menjimatkan energi, menguruskan cost production, dan dalam masa yang sama dia boleh membantu improve quality. So kalau kita maximize penggunaan mesin-mesin yang berkuasa tinggi ini, bayangkan pekerja-pekerja kilang sudah boleh enjoy quality of time, dan mereka juga boleh improve atau maintain dia orang punya better health, kesihatan yang lebih baik, kerana mereka pun tak perlu bekerja di long hour. Jadi selepas waktu office hour, mesin-mesin boleh ambil alih untuk berterusan menjalankan operasi kilang ni sehingga esok pagi. Jadi bila businesses boleh beroperasi dalam keadaan yang telah di-automated, kita tidak akan ada gangguan lagi walaupun ada krisis selepas ini. Itu yang saya nampak antara fenomena yang akan berubah. Okey, sedikit persoalan. Adakah bila wujudnya AI, khidmat manusia ini menjadi terhad? Dia ada jawapan, pada saya jawapan ya dan tidak. Kerana pertama sekali kita sering mendengar yang banyak pekerjaan yang akan hilang kerana AI. Yeah. Tetapi hilangnya pekerjaan itu kerana dia sudah tidak relevan. Tetapi kerana AI juga lahirnya pekerjaan-pekerjaan yang baru di mana dia memerlukan pekerja-pekerja atau masyarakat kita belia di luar sana untuk dapatkan skill yang lebih baru supaya kita boleh operate pekerjaan baru itu. Jadi kita dan mesin di masa hadapan akan work together. Jadi persepsi dan sentimen terhadap mesin, robot ni kadang-kadang telah kata orang dibawa ke perbincangan yang kadang-kadang sudah di luar topik yang sepatutnya. Ya, sebab manusia dan mesin sepatutnya work along. Mesin tidak boleh operate sendiri, manusia yang operatekan dia, betul? Betul. Dan yang keduanya, saya melihat perubahan trend kepada penggunaan teknologi yang maksimum di dalam e-commerce, online payment, banking transaction yang disebabkan oleh customer behavior yang sudah mula confident dengan aplikasi teknologi. Dan lama kelamaan, over time, kita akan beranjak daripada traditional method. Ya, ini fenomena yang kedua lah yang saya nampak. Yang ketiga, kerajaan saya melihat dalam menghala tuju ke hadapan ni, kerajaan akan mula memperkenalkan e-perkhidmatan dengan objektif boleh kerajaan boleh berterusan memberi the best service kepada rakyat. Dan ini termasuklah urusan-urusan yang selama ni sangat manual urusan mahkamah, immigration dan sebagainya. Ya, memang sebelum ni kerajaan pun sudah mula memperkenalkan, tapi disebabkan situasi yang sekarang ni, norma baru ni, dia akan push lagi cepat. Ya. Dan observation saya yang keempat ni ialah saya melihat kerajaan, business leader, syarikat-syarikat mula melihat kepentingan sektor kesihatan.
fokus dan peruntukan akan diberikan kepada sektor ini sehinggalah saintis dapat menghasilkan vaksin ataupun antiviral terhadap COVID-19 ni. Kita akan melihat lebih banyak startup berlumba-lumba untuk keluar dengan pelbagai innovation ataupun aplikasi untuk detect pembawa virus. Dan sebagai permulaan pun saya rasa ramai yang di luar sana pun dah nampak inisiatif kerajaan kan. Kita dah ada apps untuk trace pembawa COVID ya. Ada apps di luar sana, MyTrace yang dikeluarkan oleh Musti. Saya tak silap saya, MySejahtera oleh MOH kan. Dan sekarang pihak polis menggunakan Gerak Malaysia. Itu adalah permulaan. Jadi kita akan nampak banyak lagi. Ini sejajar dengan 6 kriteria yang dikeluarkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia, WHO, iaitu menitik beratkan kawalan keselamatan, kawalan pergerakan, kemampuan sistem kesihatan, kemampuan melindungi golongan berisiko tinggi. Ini paling kritikal lah, hampir seluruh dunia ada golongan ni. Mengamalkan norma baru dan kemampuan melaksanakan langkah pencegahan dalam komuniti. Dan akhir sekali, nombor 5 ialah transformasi dalam pendidikan. Ya? Kerana pandemik COVID, saya melihat research daripada UNESCO, terdapat penutupan sekolah di 188 buah negeri di mana kerana pandemik ini homeschooling dilaksanakan serta-merta. Kalau tidak sebelum ni, bagaimana kita cuba melaksanakan alternatif belajar secara online, ada sahaja kekangan ya, ada sahaja kerisauan yang menjadikan pembelajaran secara online ni begitu alternatif. Sekarang ni saya nampak belajar online ni bukan alternatif lagi dah. Ya. Jadi itulah yang some of the observation yang saya rasa kita akan lihat perubahan ni dalam 24 bulan ni. Kalau okey Puan, kalau kita bercerita pasal cabaran belia dalam pendidikan ni, kita nampak kerajaan belum benar-benar bersedia untuk menjalankan everything dengan online sebab ada kekangan. Contoh budak sekolah rendah tak ada memiliki handphone, smartphone yang boleh. So bagaimana pandangan Puan berkenaan belia dengan teknologi yang masih terhad di Malaysia? Jadi kami sebagai industri yang at the forefront of AI ni melihat dari sudut yang agak berbeza ya. Bukan sebagai satu norma baru tapi sebagai satu opportunity. Kerana bila time of crisis ni dia membawa rapid change. Iaitu transformational technology. Sesuatu berlaku dan dia akan push kepada change tu. Bila tidak ada apa-apa yang berlaku, kita akan hidup secara biasa saja. Relax saja. Betul? Betul. Sebab itu memang kita sebagai manusia. Yeah. Dan pada hari ini kerana krisis COVID-19, AI telah menjadi tumpuan utama di dalam norma baru. Kalau anda melihat banyak pembacaan di luar sana ya, di mana AI teknologi telah dilihat sebagai satu medium untuk discover new drugs, vaksin ataupun treatment. Startup berlumba-lumba mencari solution dan syarikat-syarikat besar mula membentuk kerjasama dengan para akademik untuk mencari vaksin. Dan AI terbukti menjadi satu tools yang sangat penting dalam membantu para akademik untuk dan juga doktor untuk mengenal pasti ubat-ubat yang berpotensi dan menjimatkan masa bertahun-tahun membuat research. Ya. Jadi kalau currently dekat hospital HKL, Sungai Buloh, AI telah mula digunakan untuk saringan mengenal pasti pesakit-pesakit yang ada simptom COVID-19 dan ini mempercepatkan CT scan sebab sebelum ni pakar-pakar banyak bergantung kepada CT scan. Jadi dengan adanya teknologi AI ni kita melihat banyak
proses telah dipercepatkan, ya. Dan kita sering mendengar dan bercakap mengenai impak IR 4.0 ataupun revolusi industri keempat, ya. Tadi saya dengar Tuan Moderator cakap mengenai IR 4.0. Jadi saya pun nak cerita sikit lah, ya. Jadi revolusi industri keempat ni membawa maksud kemunculan dan penggunaan superkomputer, robot pintar, kenderaan tanpa pengemudi, suntingan genetik dan perkembangan neuroteknologi yang memungkinkan manusia untuk lebih mengoptimalkan fungsi otak. Macam paper tadi lah, ya. Dan kalau kita melihat pada dunia hari ini, sama ada kita sedar ataupun tidak, inilah dunia yang kita diami. Kalau tengok slide ni, inilah dunia kita diami. Dunia di alam maya yang hyperconnected. Cuma kita tidak dapat lihat dengan mata kasar. Dunia yang dipenuhi dengan otomasi, Internet of Things, analisis dan big data, stimulasi, integrasi sistem, dan cloud dan pelbagai lagi lah yang bakal merancakkan kemajuan landscape dan dunia moden. Di sini kita melihat internet telah menghubungkan manusia kepada maklumat dan manusia kepada manusia, manusia kepada perniagaan dan sebagainya. Dan ia telah menjadi satu rangkaian global yang menghubungi manusia, data dan juga mesin. Ya. Dan dikala kita bercakap dan mendengar FB Live pagi ni, sekurang-kurangnya lebih daripada 9 bilion entiti yang tengah berhubung dan sharing data. 9 bilion, ya. Dan kalau ikutkan populasi dunia, saya rasa baru je 7.7 bilion macam tu. Betul. Itu yang berlaku. So dalam erti kata lain, hidup manusia ni akan dipermudahkan dengan bantuan teknologi yang sudah menjadi kawan yang akan menguruskan hal ehwal dan tugasan harian. Teknologi sudah mula dimanfaatkan sepenuhnya oleh manusia dalam mengoptimumkan keperluan dan keselesaan mereka. Cuma kadang-kadang sebab kita ni terlalu busy dengan kita punya life, kita tak perasan sebenarnya kita sendiri sudah dijajah oleh teknologi. Dan sebenarnya AI adalah sebahagian daripada kehidupan, kan? Ya, betul. Yes. Tapi kalau kita debate, kalau kita bercerita dengan mendalam pasal AI, ada setengah golongan macam tidak faham AI. Tapi sebenarnya AI tu dalam kehidupan dia pakai. Wujud. Cuma dia tidak perasan. Jadi berbalik kepada AI ni, saya nak kongsikan benda simple mengenai AI yang mempengaruhi kehidupan seharian kita. Dan pada saya lah, bukan lagi norma baru. AI bukan norma baru. Penggunaan smartphone. Semua orang ada smartphone, kan? Semua orang yang ada dalam FB Live semua ada smartphone. Ada beberapa feature dalam smartphone sendiri adalah revolusi AI. Pencarian Google yang membantu kita mencari apa jua data. Data yang kita type tu, Google mampu handle 40,000 carian dalam masa 1 saat. Dan dalam masa sehari, saya boleh kata lebih kurang 3.5 bilion pencarian. Satu hari, ya. Sebab tu bila kita guna balik Google search engine ni, perasan tak Google tu boleh trace balik apa yang kita cari selama ni, yang sebelum-sebelum ni. Story. Yes. Correct. History. Kerana AI is all about data. Macam paper tadi, saya rujuk balik pada paper tadi. Paper boleh berkelakuan dan beremosi seperti manusia kerana sebelum ni dah terlalu banyak data yang telah didownload kepada paper. Paper baca melalui data itu. Sebab tu paper boleh recall balik, okey, kenapa tiba-tiba Tuan Moderator bersedih? Itu history data. Ya? Itulah algoritma AI. Kerana AI ni dilatih untuk berfikir dan sebagaimana manusia tu berfikir. Daripada pencarian Google search tadi tu, dia boleh membuat suggestion dan recommendation. Kalau tadi kita nak cari kedai makan, dia siap bagi comparison kedai makan mana yang sedap. Kalau kita mencari kedai Tom Yum, kan, dia akan keluar Tom Yum A, Tom Yum B, Tom Yum C. Sampai to the extent. Dan kalau kita tengok belah kanan ni, feature yang kedua ni, dia menggunakan AI juga, iaitu penggunaan aplikasi navigasi, iaitu Waze ataupun Google Map, yang menyediakan pemandu tentang maklumat, laluan serta perjalanan. Tapi
sebagai manusia kadang-kadang kita tak terfikir sebenarnya hari-hari kita pakai Waze. Kita hari-hari pakai Google Map. Sebab tu Google Map boleh detect ke mana kita pergi dalam masa setahun. Dia boleh recall balik kan, dan dia siap hantar balik report ke dalam email kita, betul? Betul. Tu saya nak beritahu. Hari ini saya nak menyentuh AI yang sangat basic yang semua orang perlu tahu, dan nanti saya akan relate balik kepada perniagaan dan pekerjaan beliau. Dan dekat sini kita melihat bagaimana AI become more advanced ya. Penggunaan chatbot yang bukan lagi baru kat Malaysia. Dulu kita tinggalkan pesanan, kita kena tunggu jawapan dengan maklum balas. Esok belum tentu toket kedai tu nak jawab ya. Betul. Tapi hari ini bila kita cakap dengan aplikasi chatbot tu kalau first masa dia di-release dengan chatbot hari ni dah sangat berbeza, sangat cerdik. Dulu chatbot hanya buat kerja-kerja simple je. Kerana kita masuk standard data, standard script. Jadi dia ikut je lah. Ya? Tapi hari ni sebab AI ni dah banyak data, beribu-ribu data telah dimasukkan dalam aplikasi chatbot ni. Chatbot kini jadi makin cerdik. Ya, respon dia lebih personalized. Bila kita tanya soalan yang lebih detail, ketepatan jawapan yang diberi lebih tepat. Ya. Chatbot ni sebagai contoh kalau pengguna iPhone seperti Siri ya. Siri is another aplikasi of AI. Siri ni kalau kita tekan dekat kita punya iPhone ataupun MacBook kan, bila kita tanya soalan, function ni similar. Function ni similar. Cumanya dia aplikasi yang digunakan di smartphone dan juga laptop, tapi chatbot ni lebih banyak pakai oleh syarikat-syarikat ataupun perniagaan-perniagaan. Contohnya kalau kita sekarang ni kalau kita ada Facebook kan, kita pergi mana-mana services, contohnya kedai salon lah ya. Jadi bila kita masuk dalam chatbot tu, bila kita tanya, kita nak buat appointment, chatbot tu boleh respond. Pukul berapa kita nak datang? To the extent ya, to that detail. Kalau chatbot zaman dulu, dia akan bagi standard script. Maknanya selamat datang ya. Kedai akan dibuka daripada 9 pagi sampai 6 petang. Nampak? Ada beza. Sekarang chatbot dah boleh buat appointment untuk kita. Kita macam bercakap dengan dia. Betul. Sama juga macam email. Kalau kita adalah pengguna Gmail you all akan perasan bagaimana Gmail sudah evolve. Dulu kalau kita type email di dalam Gmail tu, beza sekarang ni kita tengok dekat belah kanan ni kan, Gmail siap boleh suggest ayat apa nak kita pakaikan. Dia boleh membantu kita menyelesaikan ayat kita dalam email tu. Tu aplikasi algoritma AI di dalam Gmail. Ya, dia sangat intelligent dan dia boleh suggest penutup kepada email tu. Jadi kita tekan je. Kita tak payah nak menaip lagi dah. Ya. Itu antara feature-feature yang menggunakan algoritma AI yang kadang-kadang dalam masyarakat kita dia tidak tahu. Jadi saya mengambil kesempatan hari ini untuk bercerita peranan AI itu dalam kehidupan kita. Ya. Ya, betul. Maksudnya peranan AI ni dalam industri pada masa sebenarnya dah wujud lama dan mungkin akan lebih meluas selepas COVID ini dengan lebih banyak aplikasi yang wujud ataupun peluang pekerjaan yang kita mungkin akan diterangkan selepas ini lebih menjurus oleh Puan Sharifah. Kepada mereka yang baru masuk live Facebook iLead, seperti yang boleh dasukan, kita bersama dengan Puan Sharifah Nur Izma Syed Izzadin, Vice President Talent and Education SkyMind Holding Berhad, dan kita bercerita tentang cabaran norma baru belia dan peluang pekerjaan dalam revolusi Artificial Intelligence ataupun AI. Okey Puan, kita akan lebih cerita, mungkin Puan boleh ceritakan sekarang ni. Nampak kita dah nampak slide tu buluh lemang tengah buat. Mood nak raya. Saya pilihlah gambar lemang. Dah nak raya kan. Masing-masing tengah mood nak raya sebab dah 25 Ramadan. Okey, kalau kita nak dekatkan hal ini, contoh PM kata makcik Pia lah,
warung tu warung ni yang boleh dikaitkan dengan AI, mungkin ada peluang belia untuk lebih dekat dengan teknologi yang ada dan mengambil kesempatan daripada teknologi yang ada. Silakan Puan. Kalau kita nak bercerita pasal AI memang takkan habis lah, kerana kalau nak bagi contoh AI ni, saya ada daripada basic sampai lah advance kan. Saya rasa sejam 2 jam memang tak cukup lah. Mau kita kena buat workshop ni kalau ramai yang berminat nak tahu macam mana AI, macam mana mereka boleh memanfaatkan AI dalam kehidupan dan perniagaan mereka. Jadi apa yang saya nak highlight hari ini adalah bagaimana kita boleh kembali normal dengan mengadaptasikan AI di dalam dua perkara, iaitu perniagaan dan juga pekerjaan. Masyarakat agak terkesan dengan fenomena COVID-19 ni kerana bila ia berlaku kita belum membuat kita tidak membuat sebarang persediaan, dan seterusnya bila berlakunya PKP kita melihat beberapa kata orang impact. Pertama sekali, pekerja yang bergaji harian hilang punca pendapatan. Dos yang di dalam industri perkhidmatan kehilangan kerja. Ada yang disuruh ambil cuti tanpa gaji, ada yang dipotong gaji, yang berniaga pula tak dapat nak bayar gaji pekerja sebab mereka tak dapat nak operate the business kan. Jadi itu pun nasib baik kerajaan bantu dengan pakej rangsangan untuk mereka kembali beroperasi. Dan saya rasa macam Tuan Moderator cakap lah, yang paling terkesan sekali adalah peniaga-peniaga kecil IKS seperti Makcik Kiah. Kerana golongan Makcik Kiah ni merupakan segmen terbesar yang contribute to our economy. Jadi saya boleh bagi contoh macam mana Kak Kiah boleh kembali normal dengan memanfaatkan teknologi norma baru bagi perniagaan Makcik Kiah. Jadi saya ada contoh kat sini supaya audience lebih faham. Saya tak panggil lah Makcik Kiah sebab belia. Kalau belia kita panggil Cik Kiah je lah macam mana macam mana Cik Kiah boleh adapt to the new normal lah So Cik Kiah ni silap tu dia bukan umur 50 tahun ni. Sebenarnya orang ni nak buat Makcik Kiah, bukan. Ini apa ni? What we call that, bila saya sebut teknologi norma baru ni, realitinya rata-rata peniaga kita ni semuanya offline. Jangan kata Facebook, ada yang makcik-makcik, kakak-kakak yang di luar sana termasuk belia, WhatsApp pun tak pakai dalam dunia bisnes. Itulah realiti IKS Jadi balik pada kisah Kak Kiah kita ni, dia umur 30 tahun. Dia buka nasi kandak dekat kawasan Setapak. Dah 8 tahun. Jadi pelanggan-pelanggan Kak Kiah ni adalah pelanggan-pelanggan yang bekerja di area Setapak tu. Jadi diorang pergi kerja lalu balik, diorang akan tahu pasal kedai Kak Kiah. Jadi Kak Kiah ni tak boleh nak buka kedai dia for 2 months kan sekarang. Jadi kalau buka pun still terkesan kerana kita kena mengamalkan social distancing kan. Jadi jumlah pelanggan pun agak berkurangan lah dan keuntungan pun tidak seperti biasa. Dia punya keuntungan pun norma baru. Sebab hanya beberapa pekerja je, apa-apa pelanggan saja yang boleh masuk dalam kedai. Kalau mengikut social distancing yang perlu diamalkan kan. Jadi Kak Kiah ni kena berfikir secara kreatif. Bagaimana dia nak sustain the business. Jadi Kak Kiah ni sudah mengorak langkah pertama dengan ada online presence. Iaitu kalau orang search restoran nasi kandar Kak Kiah, dia sudah ada di FB dan Instagram. Sebab sebelum ni, 8 tahun sebelum ni, Kak Kiah ni selesa buka kedai. Dia tak rasa pentingnya ada website ke Facebook ke Instagram. Jadi dulu orang yang kerja Setapak saja yang tahu kewujudan restoran Kak Kiah. Tapi sekarang Kak Kiah sudah tidak ada sempadan. Brand Kak Kiah kini mendapat exposure daripada ratusan ribu orang di Facebook. Pertama, dah ada beza. Korang semua dah tahu. Ini kerana Kak Kiah sudah mula pandai memanfaatkan AI yang terdapat di dalam social media untuk push dia punya brand. Kerana kita sebagai pelanggan akan menggunakan search engine kalau kita nak cari makanan, fashion, betul? Jadi Kak Kiah membuat benda yang betul.
Jadi bila Kak Kiah dah buka kedai online ni, takkan dia nak biarkan je kan? Jadi Kak Kiah sudah mula membuat iklan. Iklan di Facebook dan Instagram untuk mendapatkan pelanggan. Dia mula mengeluarkan pelbagai promosi untuk meraih kata orang attention pelanggan baru. Di sini AI banyak membantu Kak Kiah dari segi memahami kehendak dan keperluan pelanggan. Sebab tadi bila Kak Kiah start menggunakan aplikasi social media, Facebook dengan Instagram ni ada analitik, data kan, sekali lagi dia balik pada data. Jadi Kak Kiah sudah pandai baca data. Jadi di situlah Kak Kiah mula daripada masa ke semasa menawarkan promosi yang bersesuaian mengikut peredaran masa dan selera pelanggan. Kak Kiah, bila Kak Kiah ni dah pandai memanfaatkan basic AI for marketing, dia boleh bantu Kak Kiah untuk plan marketingnya in advance. Dia tak payah nak tunggu esok, minggu depan, tak perlu. Sebulan dari sekarang dia dah boleh plan dah. Komunikasi Kak Kiah dengan pelanggan juga semakin mantap. Kerana Kak Kiah menggunakan chatbot dan juga WhatsApp for business. Sebab dulu tak pakai. Dulu dah harapkanlah Kak Kiah ni Indah telefon, restoran. Kalau Kak Kiah pakai WhatsApp pun WhatsApp biasa. Itu pun kena tunggu Kak Kiah respon. Sebab Kak Kiah sibuk. Betul. Jadi perhubungan Kak Kiah dengan pelanggan sekarang sudah tiada lagi sempadan. 24 jam, 7 hari seminggu. Maksudnya pelanggan boleh direct komen, like and share apa yang dia serve pada customer. Ya, boleh salurkan komplain, respon kan. Jadi bila kadang kalau secara tradisional tu kita pergi satu kedai cakap kita makan tak sedap, kita nak komen cakap tak sedap pun kita tak sampai hati. Tapi kalau dalam kaedah AI ni kita boleh cakap secara komen di media AI lah. Jadi faktor norma baru ni yang telah push Kak Kiah untuk become lebih kreatif. Bukan Kak Kiah tak tahu selama ni pasal online. Tapi Kak Kiah ada pelbagai alasan, kan? Norma masyarakat kita, betul? Dia guna untuk benda lain. Betul. Jadi kalau kita lihat dengan penggunaan simple social media dan menggunakan basic AI ditawarkan di social media, ada beberapa kata orang significant result daripada situ. Di mana Kak Kiah improve dia punya customer service, dia increase dia punya customer engagement, dia dapat kumpul data yang banyak. Sebelum ni tak ada data pun. Orang datang, makan, bayar, keluar. Betul? Sekarang Kak Kiah dah ada data. Dan lagi satu, dia menjimatkan kos. Kak Kiah tak perlulah lagi nak buat marketing, print A4 paper, beratus ribu keping ya. Sekarang buat banner besar-besar. Ya, betul kan. Jadi bila order dah makin banyak, Kak Kiah mula pakai kemudahan seperti Grab untuk bantu dia hantar makanan di luar setapak. Dan bila kita cerita pasal GrabFood ni, mereka pun adopt AI teknologi. Kerana apps yang mereka pakai ni, dia boleh predict delivery order time based on the location, prep time dan juga traffic data. Ya? Dan Grab sendiri juga menggunakan data untuk analyse kehendak customer. Dan kita boleh personalizekan recommendation. Jadi dengan cara ini, Kak Kiah boleh dapat repeat order yang berterusan. Betul? Dan customer yang happy tadi, yang dapat nasi kandar Kak Kiah ni, dia ada efek yang lain. Dia memberi maklum balas. Dia memberi kata orang maklum balas kepada pemandu Grab tadi 5 bintang. Dah dapat ripple effect kepada pemandu Grab tadi. Lagi semangat. Betul. Pemandu Grab tu di-recognize oleh pihak Grab dan kerana perkhidmatannya yang sangat efisien dan pemandu Grab tu mendapat pendapatan lebih stabil kerana dia adalah di-recognize. Sebab semua pengguna Grab ni dia akan tahu. The moment you dapat pemandu tu, you akan dapat tahu siapa latar belakang Grab driver tu. Betul? Jadi nampak tak the whole cycle yang saya cuba nak kongsikan dalam cerita Kak Kiah ni, bagaimana AI mempengaruhi kehidupan kita seharian dan impaknya kepada keseluruhan ekosistem. Jadi bayangkan kita ada 100 orang macam Kak Kiah, the ripple effect is massive. Kerana Kak Kiah kini ada pendapatan yang stabil,
Ya, dia ada kedai fizikal, dia ada kedai di alam maya, ya. Kak Kia dah tak payah pening dah nak bayar gaji pekerja dia. Ya. Pekerja Kak Kia pun happy, majikan tak potong gaji, tak jadi potong gaji lah. Ataupun hilang pekerjaan untuk berapa bulan, ya. Sebabkan PKP. Dan yang seterusnya, supplier Kak Kia juga happy kerana Kak Kia dah mula order bahan-bahan mentah. Nampak dah whole cycle ya. Jadi ini kadang-kadang yang saya rasa masyarakat kita tidak nampak. Kak Kia tidak nampak. Kak Kia perlukan banyak sesi-sesi seperti ini untuk orang terangkan the whole cycle of the journey dia kalau dia nak pergi digital. Ya. Dan dari segi pekerjaan pula, saya nak kupas sikit mengenai keboleh pasaran belia di norma baru. Which sebenarnya bukan topik baru pun ya, Tuan Moderator. Ini topik yang berulang kali yang diperbincangkan, yang diperdebatkan. Cuma kali ini penganggaran menjadi lebih runcing dalam dikala kita menghadapi krisis COVID-19. Jadi bagaimana belia kita boleh terus berdaya saing dengan skill-skill yang tertentu supaya mereka boleh stay relevant, iaitu melalui pendidikan dan latihan. Ya, kerana sebelum norma baru ni masyarakat kita melihat online learning ni sebagai satu alternatif je. Bukan satu perkara yang penting lah ya, yang wajib ya. Dan mereka dah terlalu biasa dengan kelas face to face, ya, kelas secara fizikal. Dan thanks jugalah dengan terima kasih dengan keadaan yang sekarang ni juga, rata-rata hari ini kita melihat ramai di luar sana kursus-kursus di atas talian sudah mula ditawarkan oleh pelbagai pihak. Dan kebanyakannya saya rasa opportunity yang patut direbut kerana dia adalah percuma. Ya, ini adalah masa yang paling sesuai untuk para belia upskill dan leverage on e-learning opportunities dan jadikan ia sebagai persediaan norma baru. Bila kata ianya percuma, maksudnya belia tak perlu memikirkan modal untuk wujudkan sebuah syarikat, untuk membuat satu job kereta yang memerlukan kos yang besar. Bila kita cakap pasal percuma ni, ini adalah kursus-kursus online yang tidak perlu dibayar. Sebab kursus online ni dia ada banyak range daripada basic sampai advance ya. Tapi sekarang ni mereka sudah start memberi tawaran kursus-kursus yang percuma. Sebab sebenarnya kursus-kursus untuk kita upskill diri kita ni sebenarnya agak mahal. Sebab dia come with certification, right? Jadi kalau mereka sudah start offer kursus-kursus seperti ini, kita patut rebut peluang. Jadi persoalannya bagaimana belia di luar sana boleh jadi lebih stand up, visible, supaya kita boleh menggunakan skill yang sedia ada ni untuk menjana pendapatan sama ada separuh masa ataupun sepenuh masa dan atau untuk mendapatkan pekerjaan. Ya. Kenapa saya gunakan gambar ni? Saya gunakan gambar ni kerana kita dalam era AI kan. Tadi Tuan Moderator bertanya pasal robot kan, robot pun nak pergi interview juga. Okey, sebab kita bersaingan dia. Persaingannya. Jadi persaingan dekat sini bukan robot ni akan ambil alih kerja kita. Kita sendiri kena bersaing untuk upskill diri kita supaya kita tahu macam mana nak operate teknologi sedia ada. Ya. Jadi kita ambil cerita, saya ambil contoh Sister Kia. Ya, Sister Kia ni merupakan adik Kak Kia tadi. So nama adik Kia Kak juga. Nama Kia juga. Kia juga, kita panggil Kia je lah, senang sikit nak faham. Dia senang sikit orang nak bawa balik nanti ya, message daripada seminar ini. Jadi adik Kak Kia ni lah yang bantu kakak dia tadi manage social media dan skandal tu. Dan Sister Kia kita ni merupakan seorang graduate universiti di mana tak lama lagi dia akan graduate. Di sini kita melihat Sister Kia sedang membuat persediaan bagi melangkah ke alam pekerjaan kerana dia risau kadar pengangguran yang semakin meningkat. Persaingan agak sengit dan dia nak tahu apa yang dicari oleh majikan di luar sana.
dalam mencari bakat ataupun talent. Ya. Jadi kalau kita melihat kepada research and demographic yang dikeluarkan oleh syarikat-syarikat pencarian bakat seperti JobStreet, LinkedIn, Manpower dan sebagainya, ada beberapa persamaan yang ketara skill-skill yang perlu ada pada belia hari ini yang terbahagi kepada soft skill dan hard skill. Ya. Jadi bila kita melihat aspek soft skill, ya, ada 10 jenis skills yang kritikal perlu ada pada belia-belia hari ini. Ya. Saya bagi contoh kemampuan menyelesaikan masalah yang kompleks, ya. Dan of course untuk menyelesaikan masalah yang kompleks ni individu tersebut perlu mempunyai kemahiran untuk berfikir secara kritikal, kebolehan belajar sesuatu dengan pantas dan berfikir secara kreatif, kemahiran berkomunikasi dan juga daya tahan untuk bekerja under pressure. Dan ini semua realiti, ya, sebab saya sebagai dalam bidang pekerjaan saya dalam mencari bakat, saya juga melihat mencari anak-anak muda yang ada soft skill yang tertera dalam slide ni. Itu yang kami cari. Jadi dia bukan hanya semata-mata untuk pergi kursus yang hanya berlandaskan apa yang kita belajar saja. Kita juga kena ada kursus-kursus yang related to soft skill. Ya, ada kata orang kursus-kursus soft skill di luar sana mengenai negotiation. Ya, tapi kadang-kadang diambil ringan oleh segelintir orang. Ya. Sebab saya di usia saya seperti ini yang ada pengalaman kerja, kami masih pergi latihan-latihan berbentuk soft skill, ya, untuk kita terus stay relevant. Sebab sebab saya percaya pembelajaran sepanjang hayat adalah penting selagi kita bekerja. Jadi apatah lagi anak-anak muda di luar sana yang baru nak cari kerja, baru nak start business, kan? Jadi semua kualiti ni sangat penting. Dan kalau kita lihat hard skill pula, ya, belia di luar sana perlu membuat persediaan menghadapi pekerjaan ala baru yang akan banyak diinfluence oleh industri revolusi keempat tadi tu. Ya, itu yang dimaksudkan dengan hard skill. Jadi banyak pengetahuan yang ada pada kita hari ini hanya menyumbang 1% saja menjelang 10 tahun akan datang. Daripada senarai yang 10 senarai top hard skill ni, hanya 10% saja yang menyumbang. 1% saja yang akan yang menyumbang 1% saja menjelang 10 tahun akan datang. Dan ketika itu pasaran kerja akan dipenuhi dengan individu dan tenaga kerja yang berkemahiran tinggi, kreatif dan pemikiran kritikal. So kita nak bersaing. Yes. Jadi bila cakap pasal top hard skill ni, kan, dia bukan hanya dalam bidang teknikal, kesemua. Dan ini antara 10 yang saya senaraikan yang kata orang top 10 yang disenaraikan oleh para researcher di luar sana. Ya. So kalau kita memang let's say we are a designer untuk laman sesawang, kita perlu daripada masa ke semasa mempertingkatkan skill kita supaya kita boleh menjadi the best designer untuk kita integratekan dengan teknologi masa kini. So maksudnya Puan, sekiranya belia yang belia awal yang pada hari ini 15 ke 18 tahun, untuk melihat masa depan dia dah boleh melihat apa yang senarai yang ada ini untuk bidang yang dia boleh juruskan untuk masa depan dia. Ya, betul. Ini antara kata orang yang 10, top 10. Sebenarnya list dia panjang lagi. Ya. So kalau kita buat Google contohnya, kalau Google tengok LinkedIn, JobStreet, akan ada lagi panjang lagi. Ini saya menyenaraikan antara top 10 yang disenaraikan oleh majikan di Malaysia. Ya. Okay. Jadi ini antara perkongsian saya bagaimana belia di luar sana boleh prepare themselves for the new normal. Walaupun kadar pengangguran agak meruncing, tapi nak katakan tidak ada tawaran pekerjaan, tidak juga. Ya, saya rasa saya melihat begitu ramai lagi syarikat-syarikat yang setiap hari ada saja posting pekerjaan, mencari fresh graduate, mencari those yang ada certification, yang ada diploma.
Tapi saya rasa di sini belia banyak tertanya-tanya, apa yang mereka cari? Kalau pergi interview pun tak dapat. Kerana orang seperti kami, bila kami membuat kata orang interview dengan bakat-bakat anak muda ni, ini antara skill yang kami cari. Ya, top soft tadi bila cakap pasal soft skill tadi, bila kita tanya soalan, kita dah boleh tahu dah di mana tahap dia. Jadi kita sendiri kena tahu apa yang diperlukan oleh majikan yang nak hire kita tu, dan kita cuba berubah dan ambil kos-kos yang relevan supaya kita boleh compete dengan belia-belia lain di luar sana. Sebab semua orang is competing. Ya. Okay. Right. Dan memang benar dengan cabaran revolusi baru ni dianggarkan 2 bilion kerja ni akan hilang, dan robot yang kononnya dikatakan bakal mengganti peranan manusia. Saya dah terangkan kepada tuan moderator tadi, dengan dengan kehilangan job-job itu, dia akan menghasilkan pekerjaan baru seperti you tengok ni drone traffic optimizer, virtual habitat designer, big data doktor. Doktor pun kalau tidak upskill diri dia orang ni untuk kata orang catch up dengan teknologi, doktor pun dah akan ke belakang. Jadi tidak ada istilah akan berlakunya pengangguran seperti yang digembar-gemburkan, kerana sebenarnya banyak tugas manusia tidak boleh digantikan dengan robot. Kerja yang melibatkan kreativiti, inovasi, komunikasi, keusahawanan, tu semua didominan oleh manusia. Robot tak boleh buat. Betul? Cuma ini hanya sebahagian daripada peluang yang belia kena ambil, bidang-bidang baru yang akan menjadikan belia itu lebih talented, berbakat. Betul. Dan peluang pekerjaan yang lebih luas yang orang tak nampak. Saya pun baru tengok bila saya tengok slide ni, banyak bidang-bidang yang saya tak tahu pun. Contoh telesurgeon. Saya pun tak faham apa telesurgeon. Ya, betul. Kerana pekerjaan yang sedia ada ni, contohnya kalau kita adalah seorang doktor day in day out, dia dah selesa dengan kerja dia. Tapi bila kita dijajah oleh teknologi, sebagai seorang doktor, kita kena meningkatkan skill kita kan? Kita kena tahu macam mana lepas ni, daripada CT scan tadi tu, kita dah upgrade ke mesin yang lebih canggih yang menggunakan algoritma AI. Bukankah doktor kena baca data? Tapi bila doktor nak kena tahu baca data menggunakan aplikasi AI, kita kena hantar doktor pergi training. Ya. Jadi bezanya sekarang ni ialah bila kita pergi hospital, kita kena buat CT scan punya result kita kena tunggu, betul? Ada yang sejam, 2 jam, ada yang esok, ada kalanya 24 jam. Tapi dengan teknologi seperti AI ni, aplikasi AI ni dia baca data kan, dia dah baca data, dia dah baca history data, dia boleh terus predict yang pesakit tu ada, contohnya ada sakit kanser contohnya dalam masa beberapa saat sahaja berbanding dengan CT scan. Teknologi dah ada, dah ada. Tapi doktor, nurses, they have to continue upskill themselves. Itu adalah pakar. Apatah lagi kita yang bukan pakar, yang yang sedang mencari pekerjaan, lagilah kita kena berluba-luba tahu apa yang perlu kita upskillkan diri kita. Jadi in order for us to continue upskill skill yang sedia ada, banyak inisiatif yang ditawarkan oleh kerajaan. Inisiatif yang perlu dipelajari adalah sangat penting, terutamanya dalam arus revolusi 4.0 ni, dengan menyediakan kursus latihan dan dana kepada individu dan syarikat bagi mereka melaksanakan inovasi dan kerja-kerja barulah dalam 4IR ni. Jadi bila kita cakap peluang ni, peluang kursus-kursus percuma secara online ni, contohnya banyak agensi-agensi kerajaan yang menawarkan kursus seperti ini. Contohnya macam kalau kita pergi ke laman sesawang MDEC, dia ada menyenaraikan kursus-kursus percuma khas untuk belia-belia di luar sana. Kita juga ada NGO seperti ICDL
Ya, ICDL ni adalah organisasi non-profit yang menawarkan kursus-kursus berasaskan digital. Ya, lepas tu platform online seperti Open Learning, Coursera, Udemy dan sebagainya sudah mula menawarkan kursus-kursus yang dapat membantu anak muda kita mempertingkatkan ilmu dan kemahiran yang berkaitan. Dan it come with the certification. Jadi pada saya, ambillah peluang yang sekarang yang ditawarkan. Begitu banyak lambakan kursus-kursus online. Dan kita dah tak payah nak pergi kursus kelas face to face pun. Semuanya online. Dulu bila ditawarkan kelas face to face tu yang berbayar. Tapi bila ditawarkan online, kebanyakannya percuma. Ya. Jadi sekarang ni jadi sekarang ni saya bagi contoh bagaimana manusia dan robot saling memerlukan. Dan bagaimana skill boleh membantu belia itu berfungsi dan contribute lebih baik. Ya. Maksudnya so kita hal ni, yang ni dia tidak menafikan bahawa peranan manusia masih penting dan relevan dalam membantu teknologi AI tadi. Ya. Betul. Jadi saya nak kaitkan dengan cerita Sister Kiah kita supaya belia-belia di luar sana lebih faham apa yang saya maksudkan ya. Jadi kita bayangkan, kita imagine dulu. Sister Kiah kita ni adalah budak jurusan journalism ataupun kewartawanan. Ya. So selepas dia buat research semua tadi tu dan dia pergi ambil lah kursus-kursus pendek untuk sharpen dia punya soft skill tadi tu, dia pun dapatlah kerja di channel News Asia. Ya, syarikat yang mengeluarkan berita ya. So betul. Kerja dia adalah untuk mencari bahan berita lokal dan juga abroad. Dan paling interestingnya bila dia masuk kerja ni, kerja-kerja Sister Kiah ni sudah diotomasikan oleh AI. Ya, untuk menjawab persoalan tuan moderator, manusia dan robot, ya. Nasib baik Sister Kiah ni sebelum ni dia dah pergi ambil basic skill. Contohnya macam Excel dan sebagainya. Jadi ia menjadikan on job training Sister Kiah lebih mudah. Ya. Dan memahami macam mana nak operate AI platform tadi. Jadi di channel New Asia ni, AI diguna pakai untuk akses open data daripada government ke, local authority ke, public services ke untuk bantu wartawan mencari bahan, buat research, tulis berita. Dengan cara ini, Sister Kiah kita ni akan jimat masa dan submit bahan penulisannya mengikut deadline. So, kalau kita nak cari maklumat secara manual, kadang-kadang ia akan ambil masa kita beberapa jam, kadang-kadang beberapa hari. Tapi hari ini dengan aplikasi AI, dalam masa sehari je, Sister Kiah dah boleh produce banyak bahan penulisan. Nampak beza dia? Dulu dengan sekarang. Ya. Tapi dalam pekerjaan Sister Kiah ni tadi, perasan tak ada beberapa perkara yang memerlukan human intervention yang AI tadi tak boleh buat. Contohnya, contohnya manusia kena buat keputusan. Data mana nak pakai? Yang mana nak analyse? Story mana yang nak disenarai pendekkan? Nak letak story tu kat template mana? AI belum mampu untuk buat keputusan. Betul. Deadline nak publish ni bila? Siapa nak bagi keputusan ni? Dan story mana kita nak publish ni? Nampak? So sebab tu saya kata manusia dan teknologi adalah seiring. Mereka saling memerlukan. Kerana teknologi itu membantu memudahkan cara kerja manusia. Ya, dan ini adalah contoh Sister Kiah yang daripada jurusan bukan teknikal. Yang kita ambil journalism tu. Ya. Apa kata kita ambil contoh Kak Kiah, Sister Kiah yang dalam bidang teknikal? Ya. Tadi dalam bidang mungkin aliran sastra, ini mungkin dalam bidang kemahiran. Ini adalah belia yang terlibat dalam bidang yang lebih teknikal seperti computer science, engineering dan sebagainya lah ya. So, ini adalah contoh yang real lah. Ini bukan contoh yang tu, contoh yang real career yang ada di SkyMind sendiri. Iaitu AI engineer. Ya, deep learning engineer ataupun AI engineer. Di mana para belia di luar sana kena ada both hard skill dan juga soft skill. Jadi, Sister Kiah ni sebagai seorang graduan teknikal, saya percaya yang semua technical skill
diajar dekat universiti. Betul. Ada yang asas, ada yang advance. Betul. Tapi kita belajar kat universiti lama kan? Ya. Paling cepat 3 tahun, paling Ya. lambat 4 tahun kan. So teknologi bergerak sangat cepat. Look at AI kan. Jadi by the time dia graduate tu, ada certain model yang diajar sudah tidak relevan lagi. Jadi saya syorkan belia sendiri perlu ada inisiatif untuk upskill dia punya current knowledge mengikut peredaran masa. Contohnya in the world of AI, skopnya luas. Ya. Jadi dengan mengambil certification yang berkaitan akan membantu belia kita ni mendapat pekerjaan ataupun kalau dia nak start business di mana business yang perlu dia adopt AI. Cerita berbalik pada cerita Kak Kiah tadi lah. Ya, sebab kalau dia tidak ada knowledge tu, nanti dia akan jadi usahawan yang tradisional. Walaupun knowledge tu diambil secara online. Ya, tidak ada masalah. Kerana dia mengambil kursus yang relevan. Yang relevan dengan diri dia. Ya. Kalau dia adalah budak journalism dan tiba-tiba dia ambil programming, of course tidak relevan. Ya. Tapi kalau dia adalah budak technical yang dia memang belajar programming ni dia evolve. Jadi programming apa yang perlu dia upskillkan diri dia? Ya. Jadi di antara upskilling courses yang penting untuk si Sekiah dalam cerita ni ialah contohnya saya bagi contoh kat sini, programming. AI teori, AI kan besar skop dia kan. Dan AI kalau kita pergi industri, dia tidak di-cover sepenuhnya kerana AI evolve begitu cepat. Jadi usually industri akan cover yang basic dan more advanced kalau dia sambung ke master contohnya. Sebab kalau ni master dia boleh buat research. Ya. Dan kalau di SkyMind tadi saya bercerita pasal deep learning, saya bercerita pasal Pepper. Ya. Daripada industri kami sangat cepat ya, kami sangat laju dan kami juga global. Jadi untuk student-student kita di luar sana yang di industri, dia belajar AI, dia mungkin belajar deep learning, tapi deep learning yang di-covernya sangat basic. Jadi untuk dia keluar dan apply apa yang dia belajar tu, ini dia perlukan untuk dia ambil kursus-kursus yang di luar sana. Supaya bila dia pergi any job interview, dia boleh market diri dia yang saya dah ada beberapa sertifikat yang saya ambil daripada pihak luar. Jadi dia boleh jual. Jadi ini membolehkan belia itu bersaing dan memenangi pertempuran lah dalam mencari kerja yang related to machine, automation, robot yang berasaskan teknologi. Ya. So it same goes to the soft skill lah. Soft skill ialah across all. Sangat penting. Cuma yang membezakannya adalah technical dengan non-technical. Ya? Belia, kalau lihat di sini maksudnya belia tidak boleh melihat pembelajaran secara formal atau apa yang dia ada pada hari ini cukup untuk dia bersaing dengan pasaran pekerjaan pada akan datang. So dia kena create something dalam diri dia, nilai yang lebih bagus untuk bersaing dan mendapat pekerjaan. Ya, betul. So ini sedikit antara sedikit yang boleh saya share hari ni lah ya, Tuan Moderator. Bagaimana belia boleh start mula berfikir macam mana mereka nak adapt dengan norma baru ni dan apa yang perlu dia buat. Saya harap dengan perkongsian saya daripada Kak Kiah dan Sister Kiah ni, mereka akan lebih faham what need to be done selepas sesi kita ni lah. Okay. Kalau kita lihat komen-komen daripada kita punya pendengar ataupun penonton yang sedang live, untuk tidak terlambat untuk saya kongsikan siapa sebenarnya yang berada bersama kita pada hari ini. Beliau adalah Puan Sarifah Nur Izma, Naib Presiden dalam bidang Talent and Education dari SkyMind Holding Berhad, sebuah syarikat yang bertanggungjawab melatih belia-belia pada hari ini mengikuti lebih jelas bidang teknologi baru yang kita tak nampak sebenarnya peluang itu luas dan boleh dicuburi. Kalau boleh dikongsikan sedikit Puan, sebenarnya
SkyMind ni, apa peluang yang boleh dia berikan kepada belia pada hari ini supaya rupanya SkyMind ni ada dan produk ataupun syarikat yang ada di bawah SkyMind itu syarikat bukan calang-calang company. Ada Apple, ada Mazda, ada Microsoft dan banyak-banyak company yang saya rasa wow, besarnya. Tapi kita tak tahu rupanya dia bukan berpusat. Ada cawangannya di Malaysia. Boleh Puan kongsikan apa yang boleh SkyMind tawarkan mungkin untuk membantu golongan belia pada masa akan datang. Lebih dekat dengan teknologi AI sebab kita ada baca komen daripada Muhammad Syafiq ni. Sudah tiba masanya universiti menawarkan subjek AI sebagai subjek wajib kepada mahasiswa. Pandangan itu melihat ada relevannya sebagai mendepani norma baru pada hari ini COVID yang mendesak kita berubah cara pekerjaan yang tradisional kepada lebih baru. Silakan. Itu komen yang sangat interesting ya. Kerana ini adalah salah satu perkara yang sedang dipertimbangkan oleh pihak SkyMind juga mengenai graduan-graduan kita di universiti dan juga mungkin di TVET TVET kerana mereka ni kaya dengan skills. Rata-rata orang sering berdebat yang AI ni hanyalah untuk golongan-golongan seperti Sister Kiah yang daripada engineering schools ke ataupun computer science. Jadi SkyMind buat masa ni dalam proses berbincang dengan beberapa universiti terkemuka untuk melihat bagaimana kita boleh menawarkan kursus AI ni untuk di-embedkan dalam kurikulum universiti tetapi untuk semua, bukan hanya untuk pelajar-pelajar yang mengambil jurusan teknikal sahaja. Jadi mungkin insyaAllah selepas ni kalau everything goes well, kita akan melihat bagaimana AI akan dijadikan sebagai satu mata pelajaran yang wajib untuk diambil oleh pelajar-pelajar yang dalam aliran sastra, yang mengambil social science, yang mengambil subjek kreatif ya. Dan di situ ia akan memberi dan membuka peluang kepada para belia untuk be part of the AI ecosystem ya. Bila kita cakap mengenai SkyMind ni, kebetulan bila ada peluang untuk membuat FB Live dengan pihak iLead, SkyMind actually is hiring a deep learning engineer in computer vision ya. Kami ada 50, bukan 50, kami ada 100 kekosongan buat masa ni. 100 kekosongan deep learning engineer in computer vision. Maksudnya SkyMind menawarkan 100 peluang pekerjaan. Ya, sebagai deep learning engineer in computer vision. SkyMind satu syarikat yang agak baru, namanya dekat Malaysia kerana selama beberapa tahun kami lebih fokus kepada US dan UK market dan juga di China. Jadi hari ini SkyMind telah membuka another cawangan di Malaysia. Kami ada pejabat di KL dan juga Penang dan kami dalam proses membesarkan tenaga kerja, memandangkan the demand of AI di Malaysia sangat besar. Jadi sekiranya ada belia yang mendengar yang merupakan graduan daripada jurusan computer science, electronic engineering, statistik, matematik, yang mana yang berkaitan lah ya, ada fundamental, basic programming language dalam Java, dalam Python, C++ ya, sangat berminat dengan teknologi, especially in AI. Dan ada soft skill yang saya senaraikan tadi, bukanlah semua ya, 1-2 pun dah cukup ya. Kami nak hear more than boleh kami nak mendengar lebih lah daripada pihak-pihak luar sana. Calon yang disenarai pendek akan dikedaki melalui deep learning certification
yang mana anda akan disertified sebagai deep learning engineer. Ya. Okay. Ini tadi yang prerequisite yang saya cakapkan tadi lah. Sama ada belia-belia tu akan graduate ke, fresh graduate ataupun sedang bekerja. Ya. Kami mencari dan menawarkan peluang pekerjaan sebagai deep learning engineer di SkyMind. Jadi bila anda daftar nanti, kalau di senarai pendek, anda akan melalui deep learning certification. Kenapa perlu dilalui deep learning certification ni? Kerana bila semua graduan mencari pekerjaan, ada berlakunya persaingan, dan of course sebagai majikan, kami nak mencari yang the best among the best, right? Dan dalam masa yang sama kami juga nak memberi peluang yang equal. Jadi kami juga tahu ada gap di dalam universiti di mana AI ditawarkan sebagai satu pembelajaran, tetapi dia tidak merangkumi semua. Jadi memandangkan deep learning ni adalah satu algoritma yang baru. Jadi dos yang di senarai pendek tu akan melalui kursus ini selama 12 hari. Okay. Jadi bila dia lalui cycle selepas 12 hari, sekiranya dia lulus exam, kami akan terus menawarkan surat tawaran dan terus start bekerja di SkyMind. Ya. Yeah? Okay. Right. Dan dengan permulaan gaji 4,000. Ya, dan ini adalah sertifikat yang akan anda dapat. Ya. Okay. Kalau di luar sana kita kena pergi dapatkan kursus pendek, tapi yang ini kursus pendek sekali dengan tawaran kerja. Menarik. Ya, menarik ya. Yeah. Ya. Jadi kalau belia-belia yang tengah mendengar ni, ya, ada kawan-kawan yang mempunyai kelayakan sedemikian, mohon dicatat atau screenshot slide ni dan register kepada URL yang tertera. Kalau ada apa-apa pertanyaan, email je kepada email ni, talent@skymind.my. Okay. Ya, ini antara peluang pekerjaan yang ada di SkyMind lah. Jadi kami mencari 100 deep learning engineer ni, dan of course dia akan base di KL ataupun Penang. Tetapi peluang untuk menimba pengalaman di SkyMind sangat besar, kerana bakat-bakat yang terpilih ni akan ada peluang untuk bekerja dengan semua rakan-rakan belia yang ada di luar negara. Ya, contohnya kami ada SkyMind Indonesia, kami ada SkyMind China. Bakat-bakat kita ni ada peluang untuk maybe on job training di negara lain juga. Okay. Sangat interesting dan tawaran yang menarik. Okey Puan, kita ada sedikit masa lagi. Boleh tak kita pergi ke soalan-soalan daripada penonton kita di FB Live iLead ni? Boleh harapnya? Boleh. Okey, lanjut. Okey, ada satu soalan daripada FB Malaysia Future Leader School. Soalan dia, saya rasa macam saya kenal. Capi dengan paper ini dari keluarga yang sama ke? Kalau kita tengok filem dulu Capi, ada Wall-E, ada ni daripada keluarga yang sama ke? Kalau kita guna istilah robot, keluarga yang sama lah. Okey. Sebab bila kita cakap pasal AI ni sebenarnya bukan baru. Okay. Daripada zaman dulu lagi, kalau kita kita ni suka menonton filem, kita telah diadaptasikan dalam filem dulu. Macam contohnya Terminator, for example. Okay. Kan? Semua ni sudah ada dalam filem. Cumanya saya rasa teknologi tu baru di Malaysia dan juga di Southeast Asia. Okey. Cuma apa Puan? Cuma tahap kesedaran dan knowledge mengenai AI tu masih kurang. Jadi walaupun macam saya bagi contoh paper begitu terkenal kan, tapi tak semua orang tahu pasal paper. Tapi bila paper tu dibawa ke dalam sesi seperti ini dan diolahkan dalam bahasa manusia, kita akan lebih memahami kan? Betul. Okey.
Puan, soalan seterusnya. Saya tak pasti daripada siapa ni. Cabaran lain, fitnah caci maki ni yang Kak Kiah dapat tadi lah, dia dah post something tu. Saya percaya ada pro and con. Apa pandangan Puan? Contoh dia berniaga. Lepas tu orang komen pula apa menu yang dia sedap tak sedap. Dia boleh memberi, dia memberi impact positif ataupun negatif. Pandangan Puan melalui persoalan ni. Betul. Itu tidak dinafikanlah lumrah manusia ya. Bila kita berada di alam maya ni, dengan adanya netizen yang begitu kreatif dan transparent, kita akan kata orang kena menerima feedback ya, sebab the moment kita membuat keputusan untuk mencari rezeki, meluaskan perniagaan supaya perniagaan kita dapat dinikmati, servis kita dapat kata orang enjoy oleh pelanggan-pelanggan lain di luar kawasan, kita sendiri, pada saya lah ya, dia berbalik kepada soft skill tadi ya, kemahiran untuk dia berfikir secara kreatif dan juga waras. Di mana bila orang memberi komen-komen yang sebegitu, bagaimana beliau menangani sebagai seorang peniaga yang sudah matang. Macam dalam cerita Kak Kiah dah berniaga 8 tahun. Banyak perkara dan pengalaman yang Kak Kiah dah lalui. Dan bila Kak Kiah mengambil keputusan untuk pergi ke alam yang lebih baru, alam yang lebih canggih, ada banyak cabaran-cabaran lain juga. Tapi saya rasa itu berbalik kepada individu tersebut, kepada peniaga tersebut, kerana saya rasa pengalaman itu akan mematangkan Kak Kiah. Ya? Jadi betul. Bagaimana Kak Kiah kata orang menangani komen-komen sebegitu. Jadi lagi satu yang mungkin saya lupa nak highlight juga ialah cerita Kak Kiah tadi ya. Mungkin nampak cerita tu begitu senang. Kak Kiah pergi terus ke kedai online, Kak Kiah sudah mula meneroka alam maya, Kak Kiah sudah mula berkembang ya. Tapi soalan yang seterusnya mungkin orang tanya-tanya. Terrornya Kak Kiah ya, boleh operate ya, teknologi begitu cepat. Sebenarnya dalam ekosistem Kak Kiah ni, Kak Kiah juga boleh memberi peluang pekerjaan kepada belia di luar sana. Sebab Kak Kiah memerlukan bantuan belia-belia yang tahu asas teknologi. Contohnya sekarang kita dah ada contohnya social media strategies, social media content, ataupun pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan social media yang boleh membantu orang-orang seperti Kak Kiah. Sebab Kak Kiah dia tidak perlu menawarkan pekerjaan yang macam employment secara secara tetap. Ia boleh freelance basis. Di mana Kak Kiah boleh bayar beli-beli luar sana secara freelance, secara part time untuk menguruskan social media platform beliau. Dengan adanya kata orang bakat-bakat muda yang boleh bekerja dengan Kak Kiah dan dengan pengalaman Kak Kiah sebagai peniaga, mereka boleh exchange pendapat. Dia orang boleh exchange suggestion dan menjadikan platform itu lebih baik dan juga menangani cacian makian yang akan dikeluarkan oleh netizen bila mereka merasakan lauk tu tak sedap ke kan. Jadi itu adalah berbalik kepada soft skill kita juga. Dia yang saya nampak Puan, mana pun kita pergi di alam pekerjaan ni, dia akan dapat benda positif dan negatif. Kalau kita contohlah, kalau kita fikirkan pasal Mak Kiah ni, kalau secara tradisionalnya dulu, kalau kita ingat lah, kedai tu tutup, kena bomoh kat orang lah, kena kebuat. Itulah normal. Tapi dalam masa zaman sekarang ni, orang dah tak percaya lah benda-benda macam tu. So cabaran baru kepada mereka yang membuat pekerjaan atau bekerja ni. Dia ada cabaran lain pula, sama ada baik buruk nak tak nak terima. Yang penting servis kita kepada orang. Yes. Boleh kita ke soalan seterusnya tak Puan? Boleh. Okey. Cabaran utama hari ini, ramai remaja dan belia lebih berminat kepada e-sport berbanding penglibatan dalam ilmu berkaitan teknologi tinggi. Setengah mereka berpendapat ilmu mereka ada dan tak menepati kehendak semasa. Apa pandangan Puan? Saya nampak mungkin maksud soalan dia ni, sebenarnya teknologi tu dah lama. Kalau kita tengok, tak silap saya, information teknologi IT, bidang IT,
Kata, zaman 90-an lagi dah terkenal. Tapi pada masa itu memang orang berubah-ubah, tapi pada sekarang ni dia lebih menurun berbanding kerana tidak melihat peluang itu ada. Bagaimana pandangan puan? Saya tidak nampak, mereka tidak nampak peluang tu. Cuma saya rasa kesedaran dan information mengenai how teknologi have evolved tidak sampai. Contohnya e-sport. Okay. Mana kita sangka 10 tahun lepas e-sport boleh menjadi satu pekerjaan, kan? Kita kalau cara zaman mak bapak kita dulu, kalau kita asyik bermain game, mak bapak tidak akan nampak ini merupakan salah satu peluang pekerjaan di masa akan datang. Tapi hari ini, kita menggalakkan e-sport tu bukan hanya di dalam gaming sahaja, tetapi ia menjadi satu kata orang career yang tetap dan masa depan yang cerah. Ya? Dan bila kita cakap e-sport ni merangkumi pelbagai peluang pekerjaan di dalam institusi e-sport sendiri. Pertama sekali, kita memerlukan orang untuk membina aplikasi gaming tu. Kita memerlukan developer, kita memerlukan programmer, kita memerlukan data. Ya? Dan of course belia-belia kita yang sekarang ni on game, right? Cuba fikir dari sudut lain. Belia-belia yang sekarang ni on the game, right? Ia actually boleh menajamkan kata orang cara mereka berfikir. Fikiran mereka lebih kreatif. Ada banyak aspek dalam cerita e-sport ni. It depends bagaimana kita melihat ataupun menafsirkan skill-skill yang boleh kita kupas. Hello. Dengar? Okey, dah masuk. Sikit. Masuk tak? Hello puan. Okey, dengar tak? Okey, dengar. Okey, alright. Ada soalan lagi? Okey, ada puan. Okey, tadi kita cerita pasal AI ini ataupun SkyMind ini berpusat di London. Betul ke puan? Betul. Dan dia ada di US, ada di China, sebuah negara kuasa besar. Tapi kalau kita nak tengok soalan daripada Asri Rozali, dia tanya, apakah di China dan US telah diajar subjek AI ini dan ia bermula di sekolah atau di universiti? Ya. Kalau kita tengok di pasaran UK and US, AI adalah satu perkara yang terlalu normal, ya. Kursus-kursus ataupun pendedahan awal AI sudah mula diperkenalkan di sekolah rendah lagi. Okay. Ya. Kalau kita melihat China sekarang, ya, pembelajaran bukan sahaja melibatkan modul AI itu sendiri, tetapi the method ataupun approach di dalam kelas adalah menggunakan aplikasi AI. Dan China buat masa ni bila kita cakap mengenai AI adalah leading. Ya, sebab tu kami beroperasi, ada pejabat di China dan bila bercakap mengenai perkembangan teknologi AI di China, mereka agak ke depan. Okay. Ya, kita bercakap mengenai budak-budak di sekolah rendah yang berada yang agak remote sudah kata orang menggunakan aplikasi AI di dalam pembelajaran dalam kelas. Okay. Ya, sebagai contoh, salah satunya ialah bagaimana mereka menggunakan facial recognition di mana data ditransmitkan daripada murid kepada cikgu, di mana cikgu boleh membaca kata orang ekspresi ataupun masalah yang dihadapi oleh murid berdasarkan data yang ditransaksikan ke dalam platform yang mereka pakai.
Jadi di situ mereka akan dapat detect whether student tu ada problem ke, kenapa kerja rumah tak siap, kenapa exam selalu fail. Ya, betul. Jadi dia boleh menggunakan data untuk menafsir dan improve kemajuan pelajar-pelajar mereka. Okay. Ya. Jadi I think itu yang sekarang berlaku di Malaysia, kerana di Malaysia kerajaan dengan agensi kerajaan seperti MDEC for example, they are actually looking into the revolution of the technology dan salah satunya merupakan AI, dan mereka start untuk terapkan juga kepada golongan-golongan yang lebih muda, iaitu bermula di sekolah. Okey, Puan, mungkin ini soalan terakhir daripada Aisyah Izzati Nasir. Okey, bolehkah pelajar tahun akhir universiti yang masih belajar memohon peluang di SkyMind? Dia nak tengok peluang pekerjaan dia di sana. Dia pelajar tahun akhir. Boleh. Sebab tadi kalau Aisyah tengok tadi yang saya sharekan tadi, kita membuka peluang ini kepada graduan yang yang sedang menduduki kata orang di tahun akhir universiti. Maknanya lagi 2-3 bulan dia nak graduate, kami terima juga. Ya. Pertama, orang yang akan bakal graduate, kedua fresh graduate, yang ketiga unemployed, tak bekerja, tengah mencari kerja, nombor 4 underemployed. Mungkin dia adalah graduan computer science tapi tak dapat kerja lagi, dia kerjalah mana-mana dulu yang tidak relevan dengan apa yang dia belajar ya. Dan nombor 5, yang masih bekerja, yang merasakan yang mereka nak switch job. Ya, mereka rasa bosan lah setiap hari aku buat programming ya. Ini AI, dia nak try something that is new, tapi kebetulan latar belakang dia juga bersesuaian daripada engineering. Cuma dia merasakan yang dia banyak ketinggalan sebab apa yang dia belajar, apa yang dia tengah dibuat sekarang ni mungkin tidak mencapai jangkauan AI yang diperlukan oleh SkyMind. Jadi tak perlu risau kerana semua bakat-bakat yang di senarai pendek tu perlu melalui certification selama 12 hari. Sebab kita nak menguji tahap skills dan knowledge mereka. Ya? Okay. So kalau ada apa-apa boleh email kepada email yang tertera tadi itulah ya. Dan ataupun boleh hubungi saya terus. Okey Puan, sebelum kita berakhir, sedikit rumusan yang boleh Puan nak buat conclusion ke atau pada ni sebelum saya membuat rumusan saya. Silakan Puan. Rumusan saya pendek saja ya. Okay. Pertama sekali, belia-belia di luar sana rebutlah peluang yang diberi oleh pihak kerajaan dan juga pakar-pakar industri seperti SkyMind dan semua pakar-pakar industri yang ada di Malaysia. Yang kedua, look at the future, look at the future and look at ourselves. Apa yang boleh menjadikan kita lebih visible, apa yang perlu kita buat supaya kita boleh sharpenkan skill kita yang sedia ada untuk kita merebut peluang-peluang yang ada di luar sana. Dan yang ketiga, kita cuba adapt norma baru ini kerana lama-kelamaan dia akan menjadi norma biasa. Ya, cuma ia mengambil masa sahaja. Betul. Okey, terima kasih banyak Puan atas perkongsian. Kepada mereka yang baru mengikuti FB Live kita, siapa panel kita? Beliau adalah Puan Sharifah Nur Izma daripada SkyMind Holding. Bila boleh saya buat kesimpulan bahawa AI itu bukannya sekadar ilmu baru tetapi sebenarnya sudah wujud lama. Kalau siapa yang melihat yang minat tentang filem Star Wars, mungkin dia dah tergambar kat situ sebenarnya dah bermula AI itu sendiri. Kalau kita melihat kepada peluang yang kerajaan berikan sebenarnya banyak. Contoh sekarang saya teringat rezeki usahawan sebenarnya itu juga boleh dikatakan sebahagian daripada AI, betul kan Puan?
Ya, kepada mereka belia di luar sana yang cuba ingin mendekatkan diri dalam revolusi industri ini ataupun artificial intelligence AI ini, mungkin ia ada satu peluang yang baru tetapi memberi impact yang besar kepada golongan usahawan di luar sana. Supaya peluang ini diambil terutama sekali pada zaman ketika COVID ini dan mungkin selepas ini kehidupan rakyat bukan di norma yang biasa. Dia lebih kepada seperti PM kita Tan Sri Muhyiddin kata, dia lebih kepada norma baru yang melihat bahawa bidang kerjaya belia itu pada masa akan datang bukan sekadar cara tradisional tetapi teknologi baru. Okey Puan, saya ucapkan kami di pihak iLead mengucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak kerana pada hari ini berpeluang berkongsi sedikit idea, pengalaman dan apa yang menarik tentang AI itu sendiri yang sebelum ini kita tengok sebenarnya dia macam revolusi industri baru tetapi dia telah lama cuma kita tidak mengambil cakna tentang AI ini. Peluang itu ada, kita rebut. Okey. Dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat ini, PKPB sehingga 4 Jun ini, kita tangani bersama pandemik ini secara bersama. Stay tune, stay safe, stop COVID-19, stay at home. Like and share media sosial rasmi iLead di FB, Instagram dan Twitter. Untuk akhirnya, pihak iLead mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Sharifah kerana kerjasama dengan iLead bagi berkongsi ilmu dan pengetahuan yang sangat-sangat berguna. Terima kasih Puan. Sama-sama dan terima kasih kerana berjemput SkyMind untuk berkongsi pagi ni ya. Ya, terima kasih banyak Puan. Dan untuk makluman sebelum kita berakhir, esok kita ada lagi satu lagi bual bicara atau wawancara bertajuk Inspirasi Ramadan COVID-19 Menghadapi Ujian dengan Ketenangan. Yang ini tetamu khas kita yang bukan calon-calon orang iaitu Tuan Haji Ushim Haji Saleh, iaitu seorang kaunselor terhebat, pakar moderator motivasi hebat yang bukan calon-calon orang yang dah terkenal. So mana-mana mereka yang di luar sana masih inginkan ilmu, teruskan, kita akan berkongsi apa saja yang ada yang boleh kita serve daripada iLead KBF iaitu Institut Pembangunan dan Kecemasan Kepimpinan Kementerian Belia dan Sukan. Dan akhir kata, saya kongsikan sedikit Puan, kata-kata mutiara. Hargailah dan peliharalah tempat kamu bekerja meski tidak membuatkan kamu kaya tetapi ia memberikan kamu hidup. Okey Puan, terima kasih. Kita jumpa lagi di siaran yang lain, mungkin di sesi yang akan datang. Saya mengucapkan ribuan terima kasih daripada iLead, ribuan penghargaan. Terima kasih Puan. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat Hari Raya Maaf Zahir Batin. Samalah kita. Okay. Dah end ke?